Assalamualaikum adik-adik, kita berjumpa lagi bersama Ustazah Izzati. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa belajar. Adik-adik ikut membaca bersama-sama dengan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ibadah bagi tajuk bahagian-bahagian air. Adik-adik masih ingat lagi tak tentang bahagian-bahagian air? Okey adik-adik, jika adik-adik masih ingat, kita akan sebut bersama-sama bahagian-bahagian air. Bagi yang masih belum mengingati tentang bahagian-bahagian air, Ustazah akan mengingatkan kembali adik-adik tentang bahagian-bahagian air. Air ini terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, air mutlak. Air apa? Air mutlak. Air mutlak ini ialah air yang suci dan boleh menyucikan. Yang mana air ini kita boleh guna untuk mengambil air sembahyang. Yang kedua ialah air mustakmal. Cuba sebut air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Macam dalam gambar tu, ada budak sedang mandi. Ini bermaksud air yang telah digunakan oleh budak yang sedang mandi itu dipanggil sebagai air mustakmal. Dan yang ketiga ialah air musyammas. Air musyammas. Air musyammas ini ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Air ini tidak sesuai digunakan untuk mengambil air sembahyang dan juga untuk digunakan bagi perkara lain. Ianya kerana akan mendatangkan mudarat kepada kita, seperti penyakit kulit, kerana air ini telah terdedah kepada cahaya matahari. Dan yang keempat ialah air mutaghayyir. Air mutaghayyir iaitu air yang telah berubah sifatnya. Macam dalam gambar-gambar yang adik-adik tengok ni, air ini telah bertukar menjadi air yang berwarna coklat. Yang bermaksud sifat air yang asal berwarna putih telah berubah menjadi warna coklat dan tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Dan yang terakhir, yang kelima ialah air mutanajjis. Air mutanajjis iaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini ialah air yang mana ia terkena najis seperti tahi cicak ataupun najis-najis yang datang daripada haiwan ataupun manusia. Jadi air ini tidak boleh digunakan juga untuk mengambil air sembahyang kerana ianya tidak suci. Kita akan melihat pula contoh-contoh air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan boleh menyucikan. Air yang suci ini kita boleh gunakan untuk melakukan rutin seharian kita seperti mandi, beristinja, bersugi dan berwuduk. Mari kita lihat contoh-contoh air mutlak. Baiklah adik-adik, sekarang adik-adik boleh lihat kepada gambar yang tertera.
Gambar yang tertera menunjukkan ada 7 contoh air mutlak. Mari kita lihat ketujuh-tujuh air mutlak tersebut. Kita sebut bersama-sama. Yang pertama ialah air paip. Air paip. Air paip ini digunakan oleh manusia pada zaman kini. Pada masa dahulu, manusia menggunakan air telaga. Yang kedua ialah air hujan. Air hujan juga turut dikategorikan sebagai air mutlak. Yang ketiga ialah air sungai. Manakala yang keempat pula ialah air salji yang dijumpai di negara-negara yang bermusim sejuk. Yang kelima ialah air laut. Dan yang keenam, air embun. Air embun ini didapati ketika waktu pagi. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah air mata air. Adik-adik ingat ya ketujuh-tujuh contoh air mutlak ini. Baiklah adik-adik, setelah kita melihat kepada ketujuh contoh-contoh air mutlak itu, sekarang kita akan mengetahui pula tentang air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Dengan itu, kita akan melihat kepada buku teks adik-adik di muka surat 40. Kita akan membaca dan memahami tentang perbualan di antara ibu dan Ita. Mari bersama-sama membaca. Ibu. Ita, kalau membasuh sayur, mesti menggunakan air mutlak. Ita. Kenapa mesti air mutlak, Ibu? Ibu menjawab, sebab air mutlak sahaja yang suci lagi menyucikan. Ita. Kalau air Milo boleh atau tidak, Ibu? Ibu menjawab, tidak boleh. Air Milo suci untuk diminum, tetapi tidak boleh menyucikan. Ita bersoal, seperti air paip, air hujan dan air laut ya Ibu? Ibu menjawab, ya, pandai Ita. Sama juga bila kita hendak beristinja, berwudu atau mandi, mesti menggunakan air mutlak. Baiklah adik-adik, sampai di sini sahaja kelas kita untuk hari ini pada topik bahagian-bahagian air. Untuk akan datang, kita akan menyambung pada topik seterusnya. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.